Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Zulaika binti Ahmad Umar. Nombor matrik saya 280640. Saya akan menerangkan tentang personel. Personel ialah mempekerjakan merentasi banyak organisasi dilakukan oleh satu orang atau sekumpulan orang. Personel ini boleh dikatakan lebih kurang sama dengan rancangan sumber manusia, tetapi lebih kepada cara tradisional. Terdapat 3 fungsi personel. Yang pertama, fungsi linik. Seorang pengurus personel memainkan fungsi linik dalam mengarahkan kaki tangan di bawahnya dan dalam unit perkhidmatan. Yang kedua, fungsi penyelarasan. Fungsi penyelarasan bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti personel. Pengurus personel berfungsi sebagai tangan kanan eksekutif atasan dalam memastikan segala objektif, dasar dan tata cara dilaksanakan. Yang terakhir, fungsi staf memberikan khidmat nasihat dan bantuan kepada pengurus di peringkat linik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya ialah Wong Yong Sian dan nombor matrik ialah 2791176. Hari ini saya ingin membentangkan bahagian struktur organisasi. Definisi struktur organisasi ialah sistem yang membuktikan cara aktiviti organisasi dibahagikan, dikumpulkan dan diselaraskan. Terdapat 3 jenis struktur organisasi iaitu struktur fungsian, struktur division dan struktur matrik. Struktur fungsian ialah tugas dikelompokkan berasaskan fungsi asas organisasi. Kebaikan menggunakan struktur fungsian ialah dapat menggalakkan pengkhususan kemahiran. Pekerja akan menumpukan perhatian kepada kerja yang mereka lakukan kerana adanya pengkhususan terhadap tugas. Seterusnya, struktur division ialah tugas dikelompokkan berasaskan lokasi pasaran, jenis produk dan kumpulan pelanggan. Terdapat 3 jenis struktur division iaitu division produk, division pelanggan dan division geografik. Pertama, division produk ialah digunakan oleh syarikat multinasional yang menghasilkan banyak jenis produk. Division produk sesuai digunakan oleh organisasi yang menghadapi perubahan yang cepat pada produk atau servis. Kedua, division pelanggan ialah dibentuk berasaskan kepada pelanggan utama supaya dapat cekal memenuhi keperluan pelanggan. Kebaikan menggunakan division pelanggan ialah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelanggan yang berkaitan. Ketiga, division geografi ialah dibentuk berasaskan tempat menjalankan operasi organisasi dan lokasi pasaran. Peralatan yang digunakan ditempatkan hanya pada satu tempat, maka ia dapat menjimatkan kos. Akhir sekali, definisi struktur matrik ialah sistem yang menggabungkan struktur produk dan struktur fungsian. Struktur matrik dapat memberi kelenturan kepada pengurus dalam memperuntukkan pekerja kepada projek, tetapi untuk melaksanakannya memerlukan kos pengurusan yang tinggi. Contohnya apabila lebih banyak perbincangan terpaksa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Amanina binti Bagar Rahmat. Jadi saya akan membentangkan tentang rancangan sumber manusia. Sumber manusia ataupun dalam bahasa Inggeris ialah human resource adalah satu bidang penting dalam sesebuah organisasi. Secara umumnya, bidang ini telah berkait rapat dengan pengurusan dan pentadbiran syarikat, terutamanya pengurusan pekerja ataupun staf dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 fungsi utama sumber manusia iaitu yang pertama ialah merancang dan merekrut pekerja. Ini di mana HR ataupun sumber manusia akan menapis ataupun memilih staf mengikut kriteria yang diperlukan. Yang kedua ialah memantau dan memberi latihan berterusan. Latihan ini diberikan untuk melatih pekerja untuk menjadi lebih cekap dan efisien bagi meningkatkan produktiviti syarikat. Yang ketiga ialah menguruskan kewangan dan pampasan. Bahagian sumber manusia akan menguruskan semua hal berkaitan gaji, bonus, insentif dan sebagainya. Seterusnya ialah kepentingan. Terdapat 3 kepentingan, iaitu yang pertama menjelaskan tugas-tugas individu dalam sesebuah organisasi di mana setiap pekerja dapat mengetahui tugas yang sebenar mereka. Yang kedua ialah bertindak sebagai satu usaha penyatuan pekerja. Hal ini di mana pekerja akan bersatu padu bekerjasama untuk membantu meningkatkan kualiti kerja. Sebagai contoh, mereka akan saling berbincang untuk menyiapkan sesuatu projek. Yang ketiga ialah membentuk saluran komunikasi yang formal. Hal ini di mana pekerja biasa ataupun staf bawahan dapat berkomunikasi secara terus melalui platform yang betul dengan pihak pentadbiran tertinggi. Hal ini akan dapat membantu mereka untuk menyuarakan aduan ataupun cadangan kepada pihak tertinggi seperti lembaga pengarah, CEO ataupun sebagainya. Yang ketiga ialah cabaran. Antara cabaran yang dihadapi oleh HR ialah perubahan teknologi yang semakin canggih di mana
perubahan teknologi ini tidak memerlukan lagi jumlah tenaga kerja manusia yang ramai. Yang kedua ialah perubahan trend pekerjaan yang lebih dominan kepada pekerja wanita. Bahagian sumber manusia haruslah meneliti ataupun merangka semula cuti yang diberikan oleh kaum wanita seperti cuti bersalin serta pertimbangan waktu masuk bekerja bagi wanita. Dan yang terakhir sekali iaitu pengurusan buruh asing. Seperti yang kita tahu, lambakan buruh asing dalam sektor pekerjaan adalah semakin tinggi. Oleh itu, syarikat ataupun pihak HR haruslah menguruskan proses penyerapan kerja seperti pengurusan visa, pasport, permit dan sebagainya. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Rancangan sumber manusia. Langkah-langkah dalam proses rancangan sumber manusia. Yang pertama, menentukan kesan terhadap objektif organisasi dalam unit organisasi yang khusus. Ini bermaksud mencari apakah pesan dalam pelaksanaan proses rancangan manusia terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, mendefinisikan kemahiran dan kepakaran serta jumlah pekerja berdasarkan agregat keperluan manusia yang diperlukan untuk mencapai objektif organisasi dan jabatan. Memastikan dan menentukan bahawa berapa banyakkah jumlah keperluan sumber tenaga yang diperlukan, iaitu pekerja supaya objektif organisasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Yang ketiga, menentukan penambahan jaringan kelayakan sumber manusia berdasarkan kepada sumber manusia yang terkini di organisasi. Memastikan berapa banyakkah kelayakan sumber manusia yang dapat diperlukan untuk organisasi tersebut. Dan yang keempat, membangunkan pelan tindakan dalam memenuhi jangkaan terhadap keperluan sumber manusia. Membuat tindakan yang mana untuk melihat dalam konteks yang lebih mendalam terhadap jangkaan kepada keperluan sumber manusia di masa yang mendatang. Elemen-elemen dalam rancangan sumber manusia. Yang pertama, imbasan persekitaran. Yang kedua, permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, meramal penawaran tenaga kerja. Dan yang keempat, keputusan tindakan dalam pengurusan sumber manusia. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Tam Sun Zi dengan nombor matrik 279761 ingin membentangkan topik perkhidmatan pelanggan. Konsep perkhidmatan pelanggan merujukkan kepada perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi, syarikat perkhidmatan atau produk pasaran kepada pelanggan mereka untuk berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Perkhidmatan pelanggan diperlukan kerana pelanggan memerlukan sokongan sebelum, semasa dan selepas membuat pembelian produk atau perkhidmatan. Perkhidmatan pelanggan memberikan sokongan ini melalui maklumat, bantuan dan mewujudkan persekitaran yang percaya. Seterusnya ialah kepentingan perkhidmatan pelanggan. Antaranya ialah memuaskan hati pelanggan. Perkhidmatan pelanggan yang berkesan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan keraguan pelanggan. Seterusnya ialah memenuhi keperluan pelanggan. Contohnya, pelanggan boleh memberitahu dan menyatakan permintaan terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan melalui perkhidmatan pelanggan. Akhirnya ialah menjaga reputasi organisasi. Perkhidmatan pelanggan sesebuah organisasi yang baik dapat membantu perniagaan membina imej yang positif dalam hati pelanggan dan menjaga reputasi sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Irfan bin Adnan. Saya memegang nombor kad matrik 280420. Pada hari ini, saya akan membentangkan bahagian perkhidmatan pelanggan, iaitu kualiti baik perkhidmatan pelanggan dan saluran perkhidmatan pelanggan. Kualiti baik perkhidmatan pelanggan yang pertama ialah bersikap jujur kepada pelanggan. Sebagai contoh, sekiranya pelanggan menghubungi dan bertanyakan sesuatu yang tidak kita tahui, kita bersikap jujur dan mencuba untuk mencari jawapan bagi pelanggan tersebut. Selain itu, kita boleh juga memudahkan pelanggan tersebut kepada saluran pengurusan yang betul bagi menyelesaikan isu yang dihadapi. Yang kedua ialah memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan, iaitu seseorang pegawai perkhidmatan pelanggan itu mestilah bersikap ramah dengan pelanggan dan pantas memberikan respon positif kepada pelanggan. Yang ketiga ialah bersopan santun.
Sebagai contoh, seseorang pegawai itu mestilah bercakap dengan lemah lembut kepada pelanggan. Ini akan membuatkan pelanggan lebih selesa untuk berhubung dengan pegawai tersebut. Yang seterusnya ialah saluran perkhidmatan pelanggan. Saluran perkhidmatan pelanggan yang pertama ialah melalui telefon. Ia merupakan cara tradisional dan digunakan di seluruh organisasi. Saluran perkhidmatan pelanggan yang kedua ialah melalui email. Sebagai contoh, para pelanggan akan menghantar email terus kepada email rasmi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Syarikat atas isu yang dihadapi olehnya. Saluran perkhidmatan yang ketiga ialah melalui media sosial. Para pelanggan boleh terus berhubung dengan pegawai yang bertugas melalui page media sosial rasmi milik syarikat untuk berbincang. Saluran perkhidmatan yang keempat ialah melalui pejabat komersial. Melalui cara ini, pelanggan perlu hadir ke syarikat dan berhubung terus dengan pegawai perkhidmatan pelanggan yang bertugas.